Kalau kita ambil 9 tahun, interestnya sama, 680 tak berubah, kali dengan 9 tahun instead, sama dengan 6,120. Okay, beza 6,000 berbanding dengan 3,400 sebelum ini. So, total amount kalau anda tengok 27,200 tambah dengan 6,120 akan bersamaan dengan RM33,320. Lebih 3,000 3,000 lebih lah, 2,000 lebih daripada 5 tahun. Tak banyak beza, okey. Lepas tu kita kira berapa monthly installment yang kita kena bayar. Jadi hari ini saya nak tunjukkan kepada anda, okay, step by step bagaimana nak kira loan untuk kereta. Okay, bagi mereka yang nak beli kereta baru, anda nak tahu kan pengiraan dia. So hari ini, dalam video kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda step by step supaya anda semua boleh buat sendiri sebelum anda nak beli apa-apa kereta. I mean, you know, again, you can always double check this with your banker or your car sales agent lah. Alright, okay. How do we calculate your car loan? Saya pun pernah kongsi dalam video sebelum ni tips tambah formula bagaimana nak membeli kereta dengan mudah. So kalau anda rujuk kepada tips dan formula saya sebelum ini, saya ada bagi 3 tips. Yang pertama adalah membeli kereta bersamaan dengan 1 tahun gaji bersih anda. For example, gaji bersih anda let's say RM2,000. So 2,000 kali 12 bersamaan dengan 24,000. So anda boleh cari kereta yang di bawah harga 24,000 sebaik-baiknya. Alright. Tips yang kedua, okay, mungkin kalau anda baru bekerja 24,000 tak banyak dekat pasaran, anda boleh cari used car, okay, second hand car. So tu tips yang kedua. Dan tips yang ketiga menggunakan formula. Formula iaitu formula yang saya kongsikan adalah formula 25-15. 20% letak sebagai down payment kereta. 5 itu bersamaan dengan 5 tahun. Ketiga tadi apa? 15. 15 ni bersamaan dengan apa? 15% daripada gaji bersih anda. Bermaksud jangan bayar kereta ataupun monthly installment bulanan kereta itu jangan melebihi daripada 15% gaji bersih anda. Alright? So itu teori. Okay, dalam video kali ini kita nak go dive in deeper so that kita nampak calculation step by step. Alright. So, first thing first, saya ambil contoh untuk fresh graduate. Fresh graduate. Okay, sebab normally orang-orang muda ni yang membeli kereta. Betul? Kalau fresh graduate, let's say saya ambil gaji RM2,000. Okay, so RM2,000 itu sebagai kita punya sandaran. So kita nak ambil step yang pertama, RM2,000 kali dengan 12, 24,000. So 24,000, kalau kita nak beli kereta pun, okay, paling common pun anda kena ambil Axia paling basic. Kan? Paling basic, maksudnya manual, tak ada radio, okay? Harga lebih kurang 24,000, right? Tapi tak praktikal. Tak praktikal nak ambil kereta tu sebab tak boleh nak guna for long term. So you want to find used car. Again, used car saya dah pernah tunjuk dalam video saya sebelum ini juga. Okay, for those of you, majority of you yang mungkin nak beli kereta tapi kereta ni anda nak guna long term, yang pertama. Yang kedua, anda nak beli kereta first hand, right? Just because anda nak beli kereta first hand so that untuk keselamatan, for example. Okay, saya ambil contoh macam ni lah supaya ramai orang boleh belajar daripada video saya kali ini. So, saya ambil contoh Axia model 1.0 standard auto. So, kita ambil kereta Axia. Harga dia berapa? Lebih kurang 34,000. Okay, plus minus lah. 34,000 plus minus. As of today lah. Okay, saya shoot video ni bulan September 2021. Okay, so this is the car price. Selepas itu kita kena tahu berapa interest rate. Okay, interest rate untuk kereta baru. As of now, okay, bulan September 2021, interest rate untuk kereta baru lebih kurang daripada 2.2 ke 2.6%. Lebih kurang. Okay, so let's say kita ambil 2.5% lah. Okay, kita ambil 2.5% sebagai contoh. Kemudian kita kena decide berapa down payment yang kita nak letakkan. Alright. So untuk video kali ini saya nak gunakan tips saya yang formula tu, iaitu 20, 5, 15. So 20 tadi. Kita ambil yang pertama. Poin yang pertama 20. 20 ini bermaksud 20% sebagai down payment. 20% daripada apa? Daripada 34,000. So 20% daripada 34,000 bersamaan dengan 6,800 sebagai down payment. Okay. So, ni down payment So, this is down payment. RM68,000.
So kita kena bayar cash. So kalau anda baru nak bermula, anda kena kumpul. Okay, sebaik-baiknya anda kumpul dulu simpanan sebanyak 6,800 supaya anda boleh gunakan duit ini untuk bayar sebagai down payment. So hutang yang anda ambil daripada bank, okay? Bank loan 34,000 tolak dengan 6,800 bersamaan dengan RM27,200. This is the bank loan. Okay, now kita dah tahu bank loan RM27,200. Alright. So, okay, next step is kita kena kira berapa interest yang akan dikenakan kepada kita. Bergantung kepada bank loan kita, iaitu RM27,500. So, interest. Sekarang interest. Interest kita ambil kita punya total bank loan RM27,200 kali dengan rate tadi berapa yang kita persetujui, 2.5%, right? So kali dengan 2.5% bersamaan dengan RM680 setahun. So ini adalah keuntungan yang dikenakan oleh bank kepada anda, iaitu RM680 setiap tahun. It's a fixed interest. Okay? Maksudnya interest tu tak berubah. So semuanya bergantung kepada tempoh loan yang anda ambil. Alright. So sekarang kita dah dapat sampai interest, we move on to what? We move on to the next part, which is to calculate how much. Okay, berapa banyak total interest yang dikenakan kepada kita. Semuanya bergantung kepada tempoh loan yang kita ambil. We move on to the next part, which is tempoh loan. First thing, tadi kita ambil formula yang saya gunakan, iaitu 5 kan? 20, 5, 15, ingat balik. So 5 tahun dulu 5 tahun. So 5 tahun kita kena ambil interest, kadar interest iaitu RM680 setahun kali dengan 5 tahun. So anda akan dapat berapa? RM3,400. Inilah total interest yang akan dikenakan kepada anda sepanjang tempoh 5 tahun tersebut dengan kadar interest 2.5%. So selepas anda dah dapat 3,400 total interest, so anda kena kira berapakah total amount yang anda kena bayar kepada bank. So total amount RM27,200 tambah dengan 3,400. So bersamaan dengan RM30,600. Inilah total amount yang anda kena bayar kepada bank. Right. So berapakah duit yang anda kena bayar setiap bulan? Okay, berapa yang anda kena bayar setiap bulan? So monthly installment 30,600 dibahagikan dengan anda kena bayar over how long? 5 tahun darab dengan 12. So 5 tahun darab dengan 12 bulan, iaitu 60 lah. Okay. So bersamaan dengan berapa? RM510 sebulan. So this is the amount yang anda kena bayar kepada bank setiap bulan, iaitu RM510 setiap bulan selama 5 tahun. So there you go. Pengiraan bagaimana anda nak kira berapa banyak monthly installment yang anda kena bayar kepada bank. So sekarang ni persoalan ni, sebab kita pakai formula betul tak? 20, 5, 15. Kita nak tahu, adakah RM510 ini menepati formula yang saya dah tetapkan, iaitu 20, 5, 15. Iaitu 15% daripada gaji bersih kita. Tadi kita ambil contoh apa? Fresh graduate gaji RM2,000. So kita nak tengok 510 ni, kalau kita bahagi dengan RM2,000 gaji bersih, adakah bersamaan dengan 15% ataupun tidak? So kita nak tengok peratusan car installment. 510 dibahagikan dengan berapa? Gaji bersih RM2,000 bersamaan dengan 25.5%. Adakah menepati kita punya kriteria? Tak menepati kriteria. Alright. So dia jadi berapa? 20. Okay, 20% down payment. 5 tahun. Yes. Tetapi 25.5% daripada gaji bersih kita. Adakah kita nak ikut formula ini? Adakah RM510 ini setiap bulan untuk bayar kereta, adakah benda ni praktikal ataupun tidak? Okay, kalau anda tanya saya pernah kongsikan sebelum ini dalam video-video sebelum ini, di mana between cash and cash flow, which one is more important? Saya terus terang akan cakap kepada anda, cash flow is much more important than cash. Maksudnya cash flow, kita kena jaga kita punya duit keluar masuk. So kalau saya akan buat apa? Saya akan extend tenure ataupun duration of my
car loan. Okay, so daripada 5 tahun kita boleh extend sama ada ke 7 tahun ataupun ke 9 tahun. So, let's say kita extend kepada 9 tahun. Based on the same formula. Kalau kita ambil 9 tahun, interestnya sama, 680 tak berubah, kali dengan 9 tahun instead, sama dengan 6,120. Okay, beza 6,000 berbanding dengan 3,400 sebelum ini. So, total amount kalau anda tengok 27,200 tambah dengan 6,120 akan bersamaan dengan RM33,320. Lebih 3,000 3,000 lebih lah, 2,000 lebih daripada 5 tahun. Tak banyak beza, okay? Lepas tu kita kira berapa monthly installment yang kita kena bayar. Okay, so kita dah tahu dah 33,320 ini adalah total amount yang anda kena bayar kepada bank. Okay, over a period of how many? How long? 9 tahun. So, RM33,320 bahagi dengan berapa? 9 tahun, tapi kita nak kira dalam bulan, kali dengan 12 bersamaan dengan 108 bulan. So, berapa? Bersamaan dengan RM308.52. Okay, normally bank akan genapkan kepada RM309 sebulan. So, this is the amount yang anda kena bayar kepada bank. Okay. Sekarang ni, always check dengan kita punya cash flow. Adakah dia masih lagi di bawah 15% ataupun atas daripada 15% ataupun lebih kurang 15%. Okay, kita ambil. So, macam biasa, kita semak peratusan car installment. So, kita semak berapakah percentage car installment kalau kita bayar RM309 berbanding dengan gaji bersih kita, iaitu RM2,000 tadi. So, berapa? 309 dibahagikan dengan RM2,000 gaji bersih. Berapa? 15.45%. So, saya nak tanya anda, kena tak dengan kita punya formula? Kan? 15.45%. Bermaksud dalam senario macam ni, kalau gaji anda RM2,000 dan anda mati-mati tak nak ikut saya punya first rule, okay, iaitu membeli kereta bersamaan dengan gaji 1 tahun anda. Okay, so gaji anda RM2,000, anda nak juga beli first hand, tak ada masalah. Okay, so tu pulang pada diri masing-masing. Anda boleh gunakan formula yang saya dah tunjukkan kepada anda. Okay, step by step bagaimana nak kira. Dan let's say anda tak boleh nak memenuhi 25-15 punya rule, instead of push up ataupun naikkan kadar peratusan pembayaran kepada bank untuk loan kereta anda. Kalau kita kira yang sebelum ini 25.5%, lebih baik anda panjangkan tempoh sebab kereta pun kereta baru, okey, dan tujuannya adalah untuk long term. Kenapa anda nak beli kereta baru? Normally orang nak beli kereta baru sebab dia nak guna untuk jangka masa yang panjang. So okey, boleh panjangkan tempoh loan anda kepada 9 tahun. So instead of using the formula 25-15, anda gunakan formula 29-15. Okay, yang penting adalah anda lindungi cash flow anda. Benda ini yang bagi saya sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau anda lindungi cash flow anda tak spend more than 15% daripada gaji bersih anda untuk bayar loan kereta anda, at least anda akan ada duit lebihan untuk simpanan, untuk pelaburan, untuk down payment rumah pelaburan anda dan macam-macam lagi yang anda boleh buat dengan duit lebihan anda daripada gunakan semua duit anda untuk bayar loan kereta. Okay? Alright. Jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, jangan lupa untuk tengok YouTube channel saya Dr. Adam Zubir. Dalam tu ada macam-macam lagi topik-topik kewangan yang saya dah kongsikan sebelum ini. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, okay, boleh nyatakan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.